Laporan apa yang disebut sebagai Transparency International Global Corruption Report yang menunjukkan bagaimana pemimpin-pemimpin di negara-negara tertentu di dunia ini terlibat dengan apa yang disebut sebagai corruption, dengan terlibat apa yang disebutkan sebagai penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah dan sebagainya, dan angka yang disebut, yang dilaporkan menunjukkan kepada kita ia melibatkan angka yang sangat menggerunkan kita. Kenapa kita menyatakan bahawa ini adalah angka yang menggerunkan kita? Kerana rata-rata di kalangan kita tidak pernah melihat wang yang sebegitu banyak. Wang yang melibatkan bukan sahaja jutaan ringgit, bukan sahaja melibatkan puluhan ataupun ratusan jutaan ringgit, tetapi melibatkan ribu juta ringgit, melibatkan bilion, bukan sahaja ringgit tetapi US dollar, yang merupakan satu angka yang sangat menakutkan kita. Untuk menggambarkan betapa banyaknya wang yang terlibat, yang melibatkan pemimpin-pemimpin di negara luar ini, yang mencapai angka ribu juta ringgit, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita mengambil satu contoh pengiraan yang mudah untuk menggambarkan betapa banyaknya wang yang terlibat. Umpamanya, jikalau kita andaikan pada satu hari kita mengeluarkan 5,000 ringgit, kita andaikan kita keluarkan dari bank ataupun mesin pengeluaran wang tunai 5,000 ringgit sehari. Satu bulan kita mampu mengeluarkan sebanyak 150,000 ringgit. Kalau satu tahun kita berjaya dengan mengeluarkan setiap hari 5,000 ringgit, kita hanya berjaya mengeluarkan 1,8 juta ringgit. Kalau kita keluarkan uang itu 5,000 ringgit tunai setiap hari selama 1,000 tahun. Selama 1,000 tahun, setiap hari kita keluarkan 5,000 ringgit. Angkanya baru mencecah 1,800 juta ringgit. Hanya baru mencecah 1,8 bilion ringgit. Belum mencapai 2 bilion, belum mencapai 3 bilion, hanya mencapai 1,8 bilion ringgit. Walaupun kita keluarkan uang itu sebanyak 5,000 ringgit sehari selama 1,000 tahun. Itu gambaran betapa banyaknya wang yang disebut dengan angka bilion ataupun ribu juta ringgit. Kalau kita keluarkan 5,000 sehari, 5,000 ringgit sehari selama 2,000 tahun, barulah ianya mencapai 3,600 juta ringgit ataupun 3,6 bilion ringgit. Sidang hadirin mukminin, apabila kita melihat report ini amat menakutkan. Bagaimana Presiden Soeharto, dana yang terlibat di antara 15 hingga 35 bilion US dollar. Bukan 15 bilion ringgit Malaysia, tetapi 15 bilion US dollar. Ini menunjukkan kepada kita bahawa wang sebanyak itu, jikalau dikeluarkan 5,000 ringgit sehari, kita tidak tahu berapa ribu tahun ianya akan kehabisan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa penyalahgunaan kuasa yang berlaku di Indonesia adalah sangat menakutkan, yang melibatkan seorang presiden yang beragama Islam dan bangsanya, rumpunnya adalah sama seperti kita. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos dan sebagainya, yang melibatkan angka bilion di dalam mata wang ataupun currency USD. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bahawa kita sebagai orang-orang Islam perlu meneliti perkara seperti ini supaya ia tidak berlaku kepada orang-orang Islam, tidak berlaku kepada negara-negara orang Islam, dan tidak berlaku kepada kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagai yang akhirnya, kenapa perlu kita berhati-hati dengan perkara seumpama ini? Para ulama apabila melihat kepada dalil-dalil yang ada, mereka telah membuat beberapa kesimpulan. Kenapakah penyalahgunaan kuasa boleh berlaku? Kenapakah korupsi boleh berlaku?
khususnya kepada nama-nama yang telah kita sebutkan sebentar tadi di luar negara? Jawapannya ialah, di antara nasihat yang diberikan oleh para ulama ialah kamu hendaklah melihat siapakah penolong-penolong kamu, siapakah orang-orang kanan kamu, siapakah yang mengelilingi kamu. Kerana apabila kita semakin berkuasa, maka semakin ramai orang ingin mendekati kita. Orang ini mendekati kita dengan pelbagai maksud. Jikalau kita semakin berkuasa, apakah kita merasakan bahawa semakin ramai orang mengelilingi kita adalah orang yang lebih ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk berkawan dan bersahabat dengan kita? Jawapannya tidak. Semakin kita berkuasa, semakin ramai manusia berdampingan dengan kita kerana mereka mempunyai niat yang jahat. Mereka tidak ada keikhlasan dalam diri mereka. Jikalau kita ingin melihat siapakah kawan-kawan kita yang lebih ikhlas, yang jujur dalam pergaulan, lihatlah siapa dia yang bersama-sama dengan kita sewaktu kita terlantar di dalam hospital, sewaktu kita dibuang kerja. Siapakah kawan-kawan yang masih bersama-sama dengan kita sewaktu kita menghadapi sesuatu kecelakaan? Siapakah kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita sewaktu kita dikenakan tindakan? Siapakah kawan-kawan yang masih bersama dengan kita? Majoritinya, semuanya bertempiaran melarikan diri, mengelakkan diri. Tetapi pada waktu kita mempunyai pangkat dan kuasa, pada waktu kita berada pada tahap glamour yang kemuncaknya, pada puncaknya, maka pada masa itu ramai orang yang berdampingan dengan kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa kerana mereka akan melakukan segala-galanya untuk kita. Tetapi orang-orang kanan inilah yang sebenarnya menghancurkan masa depan kita, khususnya masa depan kita di hari akhirat. Orang-orang kanan inilah dengan lahapnya mengambil perkara-perkara yang haram dan mengharapkan kuasa yang ada pada kita untuk mempertahankan diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, percayalah bahawa negara kita ini akan selamat, kerajaan kita akan selamat, rakyat akan selamat selagi mana Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijunjung. Jikalau kita lihat Presiden Soeharto umpamanya, jikalau ia digulingkan, apakah itu akan menyebabkan negara terumbang-ambing? Tidak. Ia ada timbalan, di dalam partinya ada timbalan. Apakah dengan ketua itu dikenakan tindakan, maka timbalan tidak boleh menaiki, mengganti, memangku kuasanya? Timbalan itu ada, boleh memangku kuasanya. Sebagaimana Ferdinand Marcos, jikalau tindakan dikenakan kepada Marcos, adakah itu menyebabkan Filipina akan menjadi menjunam kedudukannya? Tidak, kerana seseorang presiden ada timbalannya yang boleh memangku jawatan berkenaan ketika mana Presiden Soeharto ataupun Presiden Marcos dan sebagainya disiasat atau dibicarakan oleh kerajaan mereka. Kerana itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ingatlah kepada karangan Shakespeare, sebagaimana yang saudara-saudara biasa baca apa yang disebut oleh Shakespeare dalam keadaan Brutus cuba membunuh ataupun membunuh Caesar. Apabila Caesar dibunuh dengan ditikam oleh Brutus untuk mengelak daripada kemarahan rakyat Rom pada masa itu, satu civilization, tamadun yang hebat pada zaman itu, apa kata-kata Brutus untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Rom pada masa itu, daripada menyalahkan tindakannya yang menikam, membunuh Caesar? Maka Brutus berucap dengan satu ucapan yang terkenal sebagaimana yang dinakalkan oleh Shakespeare dalam literaturnya. I love, not because I love Caesar less, but because I love Rome more. Dia mengatakan bahawa bukan kerana aku sedikit sayang kepada Caesar, tetapi sebenarnya kerana aku lebih sayangkan Rome. Untuk menutup jenayah yang dilakukan oleh Brutus, maka Brutus mengatakan bahawa tindakannya itu adalah untuk menyelamatkan Rom. Maka sejarah itu berputar, sejarah itu berpusing, maka ada ketikanya ia akan kembali kepada kita jikalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang diceritakan oleh sejarah. Apa yang penting, pelajarilah sejarah, gunakanlah akal, jadilah orang yang smart dalam kehidupan, orang yang bijaksana, sebagaimana sifat fatanah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, di dalam surah At-Takatsur Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maksudnya ialah kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal kebaktian oleh perbuatan kamu yang berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak-anak, pangkat, pengaruh, kuasa dan sebagainya. Sehingga kamu masuk ke lubang kubur, kamu masih lagi sebelum itu berlumba-lumba untuk mengumpulkan segala-gala yang berkenaan. Jangan sekali-kali sedemikian, wahai para hamba Allah. Kamu akan mengetahui kelak akan nasib buruk semasa ditimpa kematian. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, mengumpulkan kekayaan, pangkat, kuasa dan sebagainya sehingga hampir kematian, kerana kamu akan mengetahui betapa buruknya akibat itu pada hari kiamat nanti. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi di alam barzakh dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang bakal menjadi bekalan kamu di hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang-julang. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihat api neraka itu dengan penglihatan yang yakin, yakni semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Maka marilah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu dan bagi orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat dan mengucapkan salam ke atas kamu. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar ucapan salam.